Hai guys, selamat datang ke episod kedua edisi khas PRU 15 di mana kita akan membincangkan topik-topik menarik tentang PRU 15 yang boleh dijadikan rujukan untuk pengundi-pengundi, khususnya pengundi baru. Baru semalam ada satu pasukan khas yang ditubuhkan dikenali sebagai pasukan khas cyber, bertujuan untuk memantau social media dan mengambil tindakan sewajarnya. Adakah ini untuk mendiamkan rakyat? Adakah ini untuk mematikan free speech di dalam Malaysia? Walhal pada musim inilah bila kuasa dikembalikan kepada rakyat, berilah kebebasan untuk rakyat berbincang ataupun berkongsi tentang pilihan raya ataupun politik. Ini adalah satu-satunya masa yang kami ada setelah 4 tahun politik dicaturkan oleh golongan-golongan tertentu, dan pada waktu inilah kita gunakan untuk berbicara ataupun untuk berkongsi. Itulah kenapa setelah berfikir panjang saya teruskan juga video pada hari ini. Ini adalah sebuah huraian berdasarkan kisah rakyat ataupun kisah yang anda dengar daripada kedai kopi ataupun rakan-rakan anda. Kisah tentang teknik-teknik kotor yang selalu berlaku semasa PRU berlangsung. Blackout semasa proses kiraan undi. Teknik kotor yang paling popular berlaku sejak dari dulu lagi. Ini berlaku semasa pengiraan jumlah undi untuk setiap calon. Ada maklumat yang saya sampaikan ini ada yang disampaikan terus oleh rakan-rakan saya yang pernah bertugas menjadi petugas pilihan raya. Dan insiden seperti ini juga banyak dilaporkan di akhbar. Kisahnya begini, bila tempoh mengundi yang selalunya berlangsung dari pukul 8 sehingga 6 petang berakhir, maka tibalah masa untuk petugas-petugas pilihan raya mengumpul kotak-kotak undi untuk dikira. Mereka akan ditempatkan di satu bilik tertutup di mana proses kiraan akan dijalankan. Semasa proses pengiraan berlangsung, semakin ketaralah perbezaan undi yang diterima di antara calon yang bertanding. Pada waktu inilah berlaku satu fenomena ganjil. Bukan datang hantu, bukan bencana alam, tapi berlaku insiden blackout, membuatkan bilik pengiraan gelap, memaksa petugas pilihan raya mengira undi bertemankan lampu sulu. Kalau ini terjadi, ada kemungkinan blackout ini dirancang oleh pihak-pihak tertentu yang melihat jumlah undi mereka jauh ketinggalan oleh pihak lawan. Pada waktu inilah kotak undi gaib akan muncul secara tiba-tiba, sama ada muncul dari bawah meja ataupun dibawa masuk ke dalam bilik pengiraan mengundi. Di dalam kotak ini adalah undi untuk calon yang kalah tadi. Bila ia dikira, tiba-tiba jumlah undian untuk calon tersebut naik mendadak. Tidak berhenti di situ, kalau undian di dalam kotak ini tidak cukup untuk memenangkan dia, akan berlaku blackout sekali lagi. Dan muncul sebuah lagi kotak undi gaib, sehinggalah calon yang menggunakan teknik kotor ini menang. Insiden ini banyak dilaporkan bukan sahaja melalui cakap mulut tetapi juga di akhbar. Contohnya yang didedahkan oleh Rafizi Ramli tentang laporan polis berlaku blackout di salah sebuah kawasan tempat mengundi. Bila yang blackout hanya di bangunan tempat mengundi. Ada juga kisah yang disampaikan blackout berlaku di sebuah kawasan yang sangat panas. Walaupun berlaku 5 kali blackout dan 5 kotak undi gaib tiba-tiba muncul, calon ini tetap kalah. Menipu pun kalah. Jadi, untuk pengundi-pengundi PRU 15 ini, cuba jenguk dari jauh kawasan tempat mengundi, kalau berlaku blackout ataupun tidak. Teknik seterusnya ialah kemunculan pengundi hantu. Tahukah anda bila tiba masa membuang undi nanti, bukan manusia sahaja yang datang, tetapi juga hantu. Bukan pontianak, langsuir ataupun pocong, tetapi yang datang mengundi ialah warga asing yang diberikan kad pengenalan rasmi. Mereka ini digelar sebagai pengundi hantu. Mereka ini telah diberikan kad pengenalan rasmi untuk satu tujuan, mengundi untuk calon ataupun parti-parti tertentu. Golongan yang diberikan kad pengenalan ini pada asalnya datang ke sesebuah negeri untuk bekerja, tapi bila tiba masa mengundi, mereka akan didaftarkan menggunakan nombor kad pengenalan orang yang dijangka sudah meninggal dunia. Contohnya yang berlaku pada tahun 2019 di pilihan raya kecil di Parlimen Tanjung Piai, di mana 3 orang warga emas yang hadir mengundi tidak dibenarkan untuk membuang undi sebab kad pengenalan mereka telah pun digunakan oleh orang yang tidak dikenali. Selain daripada itu, antara tanda-tanda kewujudan pengundi hantu ialah
kalau kad pengenalan pengundi menunjukkan dia berumur 120 tahun. Sama ada dia langsuir ataupun dia menggunakan kad pengenalan orang yang sudah lama meninggal dunia. Selain daripada itu, pengundi yang berkongsi alamat rumah dengan lebih 30 orang yang lain juga disyaki sebagai pengundi hantu. Tidak lupa juga seperti kes tadi, bila ada 2 orang yang mengundi menggunakan satu kad pengenalan. Hari ini SPRM bertungkus lumus untuk menguatkuasakan undang-undang menghukum pengundi hantu dengan mengenakan denda 2 tahun penjara ataupun RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Namun begitu, di setengah kawasan ini menjadi satu isu yang sukar untuk dibendung. Sebuah lagi teknik kotor yang sanggup digunakan oleh calon yang terdesak yang akan merosakkan generasi masa kini dan generasi hadapan sesebuah kawasan. Teknik kotor seterusnya ialah sogok wang tunai. Tahukah anda bantuan untuk rakyat dalam bentuk wang tunai walaupun tidak diumumkan, ia akan diberikan oleh wakil rakyat bila menjelang pilihan raya. Mungkin setengah dari anda ada yang pernah menerima. Mungkin ada yang tidak pernah dan ada yang tidak mahu. Terpulang dengan kekayaan sesebuah parti ataupun wakil. Ada yang memberikan wang tunai RM300, RM200, RM100 ataupun RM50. Walaupun ini dianggap sebagai teknik kotor, tapi ini ialah sebuah teknik yang berkesan untuk meraih undi rakyat dan semestinya ini akan memberikan kelebihan besar untuk sesebuah parti yang bertanding berbanding dengan parti yang tidak memberi langsung. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana proses pengagihan wang tunai ini. Mari saya ceritakan. Wakil komuniti sesebuah kawasan akan dipilih untuk mengagihkan wang-wang ini. Sebagai contoh, wang tunai berjumlah RM300 akan diletakkan di dalam sampul yang akan diagihkan mengikut senarai penduduk komuniti. Ketua komuniti pula akan melantik seorang lagi sebagai penghantar yang akan menghantar wang ini kepada penerima. Tapi pada waktu ini berlaku satu fenomena misteri di mana wang RM300 tadi telah berkurangan menjadi RM200. Pelik bukan? Bila RM200 ini dihantar kepada penerima pula, akan berlaku lagi fenomena misteri di mana wang RM200 akan berkurangan menjadi RM100. Akhirnya yang sampai ke tangan penerima hanyalah RM100. Itu pun kalau sampai. Tiada siapa yang boleh menjelaskan fenomena ganjil dan misteri kehilangan wang ini. Tapi bak kata pepatah setengah rakyat, ambil, jangan tak ambil. Teknik kotor terakhir ialah menghalang calon daripada bertanding. Ini ialah sebuah teknik yang sangat efektif. Tidak perlu blackout, tidak perlu menyeru pengundi berhantu dan tidak perlu sogok wang tunai. Tetapi dengan melarang seseorang calon daripada bertanding. Mudah bukan? Ini adalah satu gerak langkah berani dan sangat kontroversi yang dilakukan oleh seseorang calon yang tidak mahu mendapat tentangan hebat daripada calon pihak lawan. Banyak kes-kes sebegini kita dengar. Contohnya yang berlaku pada tahun 2018 semasa PRU 14 melibatkan calon di Dewan Undangan Negeri Rantau, Dr. Sriram yang tidak dibenarkan bertanding hanya disebabkan tidak membawa pas masuk semasa hari penamaan calon. Baru-baru ini pula kecoh di Tenom, Sabah bila Datuk Peter Anthony dilarang untuk bertanding di atas alasan dia masih mempunyai kes mahkamah. Ini menyebabkan kekecohan di luar bandar di kalangan penyokong Datuk Peter Anthony. Kekecohan berlaku selepas berlaku penolakan kertas pencalonan oleh pegawai SPR. Setakat ini difahamkan tidak ada sebarang kecederaan. Sementara itu di Sarawak pula, beberapa orang pemimpin PH disekat daripada masuk ke negeri itu sepanjang masa berkempen. Teknik menyekat calon daripada bertanding dan berkempen ini sangat kontroversi tetapi efektif. Itulah teknik kotor PRU mengikut kisah rakyat. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Macam yang saya cakap tadi, masa PRU adalah masa untuk rakyat memilih. Kita hanya ada 1 hari sahaja dalam masa 4 tahun. Sementara dalam masa 4 tahun ni, semua keputusan terletak kepada pemimpin di negara kita tanpa kita boleh buat apa-apa. Musim pilihan raya adalah musim kita. Sekatlah macam mana sekalipun, hak untuk bersuara adalah hak rakyat. Begitu juga
hak untuk mengundi. Akan lebih banyak lagi perkongsian khas tentang PRU, jadi pastikan anda subscribe ataupun like kami di social media. Itu sahaja daripada saya hari ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi Gupi Go, menarik setiap hari.